Seronoknya dapat bercuti bersama keluarga, tidur di dalam dusun durian. Suasana yang nyaman, satu pengalaman yang tidak dapat dilupakan. Apatah lagi, kanak-kanak dapat memanjat pokok rambutan untuk memetik buah yang telah masak dan ranum. Dan bagi orang dewasa pula, satu pengalaman yang amat bermakna apabila dapat mencari ataupun mengutip buah durian yang baru gugur, terutamanya durian musangking. Dan akhir sekali menikmati buah-buahan tersebut di bawah pokok yang rendang, di dalam suasana yang nyaman bersama keluarga yang tersayang. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita belajar Bahasa Melayu tahun 6, tajuknya Bercuti di Chalet Dusun. Objektif yang ingin dicapai pada hari ini, cikgu mengharapkan anak murid mampu memahami penjodoh bilangan serta mampu menulis ayat dengan menggunakan penjodoh bilangan mengikut konteks. Kemahiran pada hari ini iaitu kemahiran tata bahasa. Sekali imbas, kita ingatkan kembali, apakah yang dikatakan penjodoh bilangan? Penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan bagi menyatakan bilangan sesuatu benda, tumbuhan, haiwan dan juga manusia. Mari kita baca bersama-sama maklumat yang terdapat dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6, tajuknya Bercuti di Chalet Dusun. Selama 2 hari 1 malam, Irfan sekeluarga menginap di Chalet Dusun Pak Latif. Sederet chalet terletak di dalam dusun buah-buahan itu. Keluarga Irfan telah menyewa 2 buah chalet. Mari kita lihat gambar yang terdapat dalam buku teks Bahasa Melayu ini. Cikgu nak kamu perhatikan betul-betul gambar tersebut, yang manakah yang boleh dikaitkan ataupun kita menggunakan penjodoh bilangan. Cikgu rasa tidak kurang daripada 10 penjodoh bilangan yang boleh digunakan dalam gambar ini. Antara penjodoh bilangan yang terdapat dalam gambar tersebut ialah seketul ayam, sebesin ayam, sepangsa durian, selonggok durian, seulas durian. Kalau perhatikan di sini, durian ada 3 yang boleh digunakan. Seterusnya, sepasang kasut, sebiji kelapa, sepasu bunga, 3 biji pelampung dan segelas air. Untuk lebih jelas, cikgu paparkan gambar, cikgu besarkan gambar supaya kamu dapat memahami inilah penjodoh bilangan yang terdapat dalam gambar tersebut. Ini yang pertama, 2 ketul ayam. Tengok. Yang sebelahnya pula, sebesin ayam. Seterusnya, sepasang kasut. Kelihatan masih baru kasut tersebut. Berikutnya, sebiji kelapa. Aduh, bulan puasa ni pula, apabila melihat orang menghirup air kelapa, kita akan rasa teringin. Ini yang cikgu paparkan pada kamu supaya kamu lebih jelas. Durian kita boleh guna selonggok durian. Durian yang dikumpulkan tu kita panggil selonggok. Ada 5, mungkin 10 dan sebagainya. Apabila durian itu dikopek, durian kita tak panggil belah. Durian itu dikopek, dia akan terpisah. Dia akan jadi seperti dalam gambar ni, sepangsa durian. Ada sepangsa durian 3, ada yang 2 dan ada yang 1. Ikut jenis durian. Kalau durian musangking lain, durian D24 lain, durian kampung lain pangsa dia. Dan yang ini pula ialah seulas durian. Kita tak panggil dia makan sebiji durian. Yang perbuatan yang dimakan ni ialah seulas durian. Daripada pangsa, dia akan jadi seulas. Ini antara penjodoh bilangan durian yang digunakan dalam gambar tersebut. Seterusnya, untuk mandi-manda, terutama di kawasan air terjun ataupun di kawasan air laut, kita pasti perlu memakai pelampung untuk keselamatan. Kalau ada 3, kita guna 3 biji pelampung. Yang di sebelah pula, ini beza sikit. Kalau tak ada pemegang, kita panggil gelas. Gelas ni biasanya untuk minum air sejuk. Kalau minum air panas, kita akan guna cawan bersama piring. Sebagai latihan pada hari ini, murid-murid dikenaki membina ayat menggunakan penjodoh bilangan yang diberi. Antara penjodoh bilangan yang diberi, seulas, selonggok, segelas, sebesin. Berikutnya, sepasang, sebiji, sepangsa dan sederet. Ada 8 penjodoh bilangan yang perlu kamu gunakan untuk menghasilkan ataupun membina
8 ayat. Boleh mula sekarang. Mari kita bincang bersama-sama apakah contoh ayat yang boleh digunakan untuk mengaitkan dengan penjodoh bilangan yang diberi. Yang pertama, seulas. Tadi cikgu dah paparkan dalam bentuk gambar. Kamu boleh buat ayat contoh begini. Adik makan seulas durian sambil duduk di atas kerusi. Itu contoh saja. Kamu boleh buat ayat lain. Ini apa yang cikgu berikan ni sebagai contoh untuk membimbing kamu. Yang kedua, selonggok. Contoh selonggok durian. Pak Mat telah menjual selonggok durian kepada seorang peraih. Peraih ni adalah pembeli. Peraih ni biasanya dia akan pergi ke kampung-kampung, biasanya pada musim durian, untuk membeli durian penduduk kampung. Biasanya kalau ada 3 ke, ada 10 ke, ada 20, biasanya dia akan beli secara borong. Kita panggil dia peraih. Nombor 3, segelas. Adik minum segelas air kerana terlalu dahaga. Yang keempat, sebesin. Kakak menatang sebesin ayam yang telah siap diperap. Nombor 5 pula, sepasang. Sepasang ni ada 2 lah. Macam sekarang kita bulan Ramadan tak lama lagi nak menyambut Hari Raya Aidilfitri. Mesti kanak-kanak khususnya ingin membeli sepasang kasut yang baru. Contoh, ayat dia, Amira memakai sepasang kasut yang baru dibeli. Nombor 6, sebiji. Harga sebiji kelapa ialah RM5. Dulu RM2. Sebelum tu RM1 lebih saja. Memandangkan COVID yang dikatakan air kelapa boleh membantu dalam merawat ataupun mencegah penyakit COVID, akhirnya sebiji kelapa telah pun berharga RM5. Ada yang RM6. Tengok tempat. Kalau di kampung lebih murah. Kalau di bandar, terutama di bandar raya, lagilah mahal. Yang nombor 7, sepangsa. Jangan terkeliru, biasanya murid dengar rumah pangsa, pangsa puri. Tapi bahasa Melayu ni kita boleh guna banyak. Selain daripada bentuk rumah, boleh juga gunakan contoh ayat dia sini, sepangsa. Sepangsa durian yang baru dibeli itu telah pun busuk. Kita tak tahu sebab durian itu di dalam. Nombor 8, sederet. Datuk Hassan telah membeli sederet rumah teres untuk diberikan kepada anak-anaknya. Datuk ni kebanyakan orang kaya, dia mampu beli sederet rumah, mungkin ada 10 buah. Ada anak dia pula 10 orang. Untuk anak dia tinggal berdekatan, so dia akan beli sederet rumah. Itu contoh ayat. Sebagai rumusan dan penutup berdasarkan tajuk yang kita pelajari pada hari ini, ia menjadi satu trend pula, terutamanya masyarakat bandar ingin bercuti, terutamanya pada musim buah-buahan. Mereka akan bermalam ataupun menikmati buah segar, terutamanya di dusun-dusun, terutamanya pada musim buah durian. Apatah lagi apabila disebut Musang King. Jadi, itu saja perkongsian cikgu pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Bye.